kita mulakan kuliah kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari pertama kuliah fiqh untuk tahun 2015 ya. InsyaAllah kita sambung tajuk pengharaman menggunakan sutera bagi lelaki. Bagi ada buku, muka surat 680. Tajuknya pengharaman menggunakan sutera bagi lelaki. Memakai sutera juga diharamkan kepada lelaki. Ya, ni maksud pakai di sini pakai buat baju, seluar dan sebagainya lah, pakaian lah maksudnya ya. Begitu juga penggunaannya dalam semua bentuk. Maknanya bukan pakai. Semua bentuk seperti untuk tempat duduk, buat alas. Tempat duduk, alas, buat cushion ya, daripada sutera. Ya, tempat duduk, berlindung. Berlindung ni payung lah. Maknanya buat payung daripada sutera, lelaki tak boleh guna. Dan berselimut dengannya. Buat selimut pun tak boleh. Jadi maknanya alas tu, cushion ke, cadar ke kan. Orang nak beli cadar sutera tu, tidur seorang lah nampaknya. Ya, lelaki-lelaki tak boleh tidur atas tu. Ya, sutera. Selimut pun tak boleh. Tak boleh share lah selimut sutera. Ya. Tetapi ia halal untuk wanita dan anak kecil. Sebab anak kecil ni maknanya sama ada anak lelaki atau anak perempuan lah. Tapi setengah ulama anak lelaki pun dia tak galakkan lah, sebab itu tarbiyah kan. Biar dari kecil lagi dah ajar. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan selain keduanya daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sutera lalu diletakkan di sebelah kanannya, dan mengambil emas dan diletakkan di sebelah kirinya. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya keduanya ini haram bagi lelaki umatku. Jadi dia ambil sutera, letak sebelah kanan, ambil emas letak sebelah kiri, dan dia menjelaskan kedua ni, iaitu sutera dan emas, haram bagi lelaki umatku. At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanad hasan sahih daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima libasul hariri wadh-dhahabu ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihim. Ya, hurrima libasul hariri wadh-dhahabu ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihim. Maksudnya diharamkan memakai sutera dan emas bagi lelaki umatku, dan dihalalkan bagi wanita mereka. Jadi untuk orang perempuan tak haram pakai sutera. Disebut hikmah pengharaman sutera bagi lelaki. Yang Mas dah bincangkan sebelum ni. Kemungkinan besar pengharaman ini selain alasan peribadatan, iaitu ta'abudi. Jadi alasan yang sebenar adalah ta'abud lah, kita panggil. Ta'abud tu maknanya semata-mata ibadah, semata-mata patuh. Nabi kata haram, haram. Itu dipanggil ta'abudi. Tanpa kita mengetahui apa tujuan, apa hikmah, hanya mematuhi apa yang dinyatakan haram. Jadi selalunya macam itulah. Maknanya sebelum kita persoalkan apa hikmah yang logik dan sebagainya, kita balik ke situ dulu, ta'abud dulu. Lepas tu barulah mungkin boleh difahami hikmah kan. Sebab kita yakin bahawa bila Allah larang, Allah suruh, mesti ada hikmah. Mungkin hikmah tu nyata, kita boleh faham, dan mungkin hikmah tu tak nyata.
dia mungkin hanya boleh dipahami satu masa akan datang dan sebagainya. Jadi dia kata kemungkinan besar. Jadi bila dia kata kemungkinan besar tu maknanya yang boleh difikirkan lah. Yang paling, orang kata paling dekat dengan kefahaman kita lah, selain daripada ta'abudi, adalah disebabkan pemakaian sutra membawa kepada takabur dan sombong. Itu pendapat dia lah ya. Juga menyerupai wanita dan khunsa, serta jauh dari sifat kelelakian. Sutra tu kan lembut kan. Jadi mungkin pada pandangan dia, kalau orang laki-laki keluar dengan pakai sutra tu kan mahal. Tapi kalau sebab sombong dan takabur, orang perempuan pakai pun ada juga sebab tu kan. Kenapa pula perempuan tak haram? Betul tak? Kalau tak nak sombong lah kan. Tak nak sombong, perempuan pun sepatutnya haram jugalah. Tapi tak haram. Jadi yang lebih dekatnya kerana dia menyerupai perempuan. Sebab sutra tu perhiasan yang lembut. Dan kelembutan itu tak sesuai dengan sifat kelelakian lelaki. Kan lelaki. Sebab lelaki tu gagah perkasa. Kan pakai lembut macam tak suit lah. Macam tu. Ya. Lelaki tidak diciptakan untuk membesar dengan perhiasan, tertipu dengan pakaian yang cantik, menampakkan diri dengan gambaran lembut dan halus yang membawa kepada menyerupai wanita dan menjauhi perkara-perkara yang besar. Lelaki pikul senjata, kan bawa tapak parang pergi. Dia pakai lembut lah kan. Lelaki diciptakan untuk membina kehidupan, mengatasi segala kesulitan, melaksanakan segala urusan besar dan bersabar dengan perkara yang rumit. Hal ini menuntut kehidupan yang kasar, jauh daripada kelembutan dan melampau kemewahannya, dan juga jauh daripada khunsa dan lembek. Dia belum sebut lembek juga. Jadi maknanya ini hikmah ni hikmah yang difahami oleh penulis. Tapi yang asasnya sebab Nabi kata haram. Jadi ikut je lah ta'abud. Tak boleh pakai sutra, banyak lagi pilihan yang lain-lain. Boleh pakai. Pengecualian. Pengharaman sutra bagi lelaki dikecualikan dalam dua keadaan. Maknanya dalam dua keadaan diharuskanlah. Keadaan pertama, keadaan darurat, iaitu apabila dia tidak mendapati sesuatu pun kecuali sutra untuk menutup auratnya, ataupun untuk melindungi dirinya daripada kepanasan ataupun kesejukan. Yelah, takkan nak telanjang kan, ada kain sutra, itu je yang ada. Jadi antara tak tutup tu, wajiblah tutup kan, sebab menutup tu wajib. Jadi bila tak ada pilihan, itu saja yang ada, maka diharuskan dia menutup auratnya dengan sutra. Pada waktu ini dia dibenarkan memakai sutra sementara dia mendapati penggantinya. Macam mangsa banjir, hilang habis pakaian, orang bawa bantuan, hantar sutra. Hantar pakai sutra. Jadi tak bawa hak lain dah. Lelaki pun haruslah pakai sementara. Ini kerana darurat. Ini kerana darurat menghalalkan yang dilarang. Di samping itu, keharusannya ditentukan mengikut kadar keterpaksaan. Maknanya selagi tak jumpa pakaian lain, maka haruslah dia memakainya. Bila dah jumpa, kena tukarlah. Itu keadaan pertama, darurat, maksudnya tak ada pakaian lain. Keadaan kedua, keperluan memakainya untuk menjauhi kemudaratan, seperti apabila seseorang lelaki itu sakit dan pemakaian sutra akan mempercepatkan sembuhnya ataupun mengurangkan kesakitannya. Katalah dia sakit kulit, alergik, tak boleh kena kain lain. Tak boleh kena kain lain, tambah teruk. Kecuali sutra je. Ya, setengah orang ada macam tu kan, macam alergik dengan
dengan logam kan, pakai jam pun tak boleh. Rasa kalau dicampur boleh tak boleh juga Ni ada bawah ni. Sabar. Jadi dia kata keperluan memakainya untuk menjauhi kemudaratan seperti apabila seseorang lelaki itu sakit, dan pemakaian sutera akan mempercepatkan sembuhnya ataupun mengurangkan kesakitannya. Jadi nak tahu cepat sembuh ke kurang sakit ke, itu ikut sama ada pengalaman ataupun cadangan doktor yang pakar lah, ya, yang kebiasaan, pengalaman lah kita katakan, pengalaman dia sendiri ataupun mungkin pandangan doktor yang pakar dalam bidang tu lah, ya. Dalil keharusan ini, dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Al-Awwam fil qumusil hariri fi safar min hikatin kanat bihima aw waja'in kana bihima. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, iaitu keringanan, kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma untuk memakai pakaian sutera ketika dalam permusafiran disebabkan penyakit gatal ataupun kesakitan yang dialami oleh mereka. Jadi ini Rasulullah SAW sendirilah yang memberi kelonggaran kepada dua orang sahabat ni yang ada penyakit gatal. Jadi disuruh pakai sutera. Jadi yang keadaan pertama tu dalil umum lah, apa-apa pun bila keadaan darurat itu diharuskan perkara yang asalnya haram lah. Ini baru sampai hukum memakai sutera yang bercampur dengan kain selainnya. Apabila pakaian atau baju diperbuat daripada sutera dan selainnya, maka dalam keadaan itu dilihat yang mana lebih banyak. Yang mana lebih banyak, ya. Sekiranya sutera lebih banyak, maka lelaki diharamkan memakai dan menggunakan pakaian itu. Sekiranya kain selain sutera lebih banyak, maka lelaki dibenarkan memakai dan menggunakannya. Jadi dia tengok kandungan. Maka lelaki dibenarkan memakai dan menggunakannya. Ini kerana hukum akan berpihak kepada yang paling banyak antara keduanya, dan pakaian itu akan diberikan dengan namanya dan hukumnya. Jadi kalau sutera sikit, orang tak panggil sutera lah. Kalau sutera campur cotton, orang kata ni cotton lah kan, macam tu. Jadi harus. Sekiranya kadar keduanya sama, dibenarkan memakai dan menggunakannya sebagai mengutamakan bahagian yang halal, kerana itu hukum asal. Kalau sama banyak pun boleh. Berdasarkan kenyataan di atas, dibenarkan menjahit bahagian tepi pakaian dengan sutera, iaitu menjahit bahagian hujung pakaian dengan sutera dengan kadar yang biasa. Kalau lelaki yang buat apa? Buat cuff ni dengan sutera, itu boleh kan, buat collar ke. Sikit, Dibenarkan juga menampal baju dan menyulamnya dengan sutera dengan syarat tidak melebihi kadar 4 jari tangan yang disusun. Jadi kalau koyak lah, kalau koyak bolehlah tampal dengan sutera besar ni lebih kurang. Sekiranya melebihi kadar ini, ia tidak dibenarkan. Ini tak tahu pula macam mana. Jadi padahal dia macam bercanggah sikit lah. Maknanya kalau kain tu campur sama banyak, boleh pakai kan. Tapi kalau tampal ada syarat pula. Itu yang macam bercanggah sikit. Tapi sebab mungkin yang ini ada nas yang dia bawa kat sini. Sekiranya melebihi kadar ini, ia tidak dibenarkan. Maknanya kalau tampal tu lebih daripada 4 jari ni, tak dibenarkan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma telah mengeluarkan sehelai jubah panjang Tayalishah Kisrawaniyah. Itu nama kain, ya. Ia mempunyai saku yang dibuat dari kain sutera.
kain bawahnya dan sakunya juga dari kain sutera. Asma berkata, baju ini ada pada Aisyah radhiyallahu anha sehingga dia wafat. Apabila dia wafat, aku mengambilnya. Nabi SAW pernah memakainya. Kami memandikan orang sakit menggunakannya untuk tujuan berubat. Jadi ni maknanya jubah dia panjang. Saku dia daripada sutera dan bahagian bawah jubah tu pun sutera. Jadi tu nak menunjukkan dia macam sama banyak lah tu kan, atas dengan bawah tu. Jadi apa ni? Dia kata Rasulullah pernah pakai jubah ni. Kan? Itu dia dalil menunjukkan kalau campur tu boleh. Ya, kita baca balik. Di sini Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma telah mengeluarkan selai jubah panjang. Tayalishah Kisrawaniyah. Dikeluarkan selai jubah. Jadi jubah tu dia kata mempunyai saku yang dibuat dari kain sutera. Jubah tu ada saku dibuat dari kain sutera. Kain bawahnya dan sakunya juga dari kain sutera. Maknanya bawah jubah tu. Asma berkata, baju ini ada pada Aisyah radhiyallahu anha sehingga dia wafat. Ini Aisyah ni wafat dulu daripada Asma ya. Asma tu kakak. Apabila dia wafat, aku mengambilnya. Jadi bila selepas Aisyah wafat, Asma ambil jubah tu. Jadi Asma menyambung, Nabi SAW pernah memakainya. Jadi inilah dalilnya harus pakai yang bercampur tu. Sebab Asma kata Nabi SAW pernah memakainya. Dan kami memandikan orang sakit menggunakannya untuk tujuan berubat. Ada juga ya, boleh buat ubat kain sutera ni. Muslim meriwayatkan daripada Suwaid bin Ghafalah bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di Al-Jabiyah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memakai sutera kecuali sekadar sebesar 2 atau 3 atau 4 jari. Jadi maknanya ini kalau sebesar 2 atau 3 atau 4 jari ni maknanya untuk tampalan lah. Jadi kesimpulannya, kalau sutera tulen tak campur apa-apa tak boleh. Kalau sikit buat tampal apa ataupun campur itu tak haram lah. Menggantung tirai sutera di pintu dan dinding. Ini lansir lah. Ini lansir. Diharamkan menggantung tirai sutera di pintu, dinding dan sebagainya. Pengharaman ini sama sahaja bagi lelaki dan perempuan kerana ia mengandungi maksud sombong dan bongkar. Ini mewah sangat lah kan. Mewah sangat bersutera. Lansir pun dengan sutera. Tetapi kalau sutera, sutera tak boleh. Tetapi ulama mengecualikan penggantungannya pada Kaabah Al-Musharrafah. Mereka mengharuskan kiswahnya, iaitu kain penutupnya, dibuat daripada sutera kerana ia telah dilakukan oleh salaf dan khalaf tanpa sebarang bantahan. Namun hal ini tidak boleh disamakan dengan masjid dan rumah-rumah yang lain selain daripada Kaabah. Jadi maknanya tak bolehlah buat alasan tu kiswah Kaabah tu buat sutera, kita pun bolehlah kan gantung kat rumah kita sutera, tu tak boleh dikias lah. Jadi Kaabah itu pengecualian lah kan, untuk membesarkan Kaabah, bagilah yang mahal-mahal. Jadi itulah habislah hukum sutera ni. Jadi kesimpulannya untuk wanita boleh pakai, tapi nak gantung bak lansir tak boleh juga. Yelah, sebab kalau kat rumah tu ada lelaki, ada perempuan kan. Takkan bilik kita
langsir sutera orang lelaki jangan masuk. Lain macam lah kan. Jadi kesimpulannya maknanya sutera harus digunakan untuk wanita dan tidak harus digunakan oleh lelaki kecuali dua keadaan, iaitu darurat, tak ada pakaian lain, dan keadaan untuk berubat. Yang batik sutera yang lelaki pakai sana tu tak boleh. Kalau sutera tak boleh Yang lah. macam selalu tengok orang pakai, yang lelaki pakai batik sutera. Kalau itulah, kalau sutera tak boleh. Tapi kalau campur tak apalah. Kalau kan kita baca ni, kalau dia tu campur bukan tulen kan. Bukan tulen. Ni maksud sutera ni sutera betul ni kan, yang dia buat daripada ya kalau dah campur tu tak haram. Tapi dia orang selalu tak buat campuran tu. Dia label pakaian tu dia sebab sutera je. Biasanya kan dia tulis bawah tu. Tapi kita tahulah dia bukan 100% sutera sebab Tapi sebab dia kata di sini kalau sutera lagi banyak tak boleh lah. Sebab masih nama sutera kan. Tapi sutera, kalau sutera lebih sedikit daripada bahan lain tu boleh. Kena tanya penjual. kita tak tahu Tanya orang yang buat. Kilang. Naik kilang. Dia kena tulis peratus. macam lelaki ni kemeja tu. Tapi kalau kata 100% Rata-rata lah sutera. Dia kata 100% Memang tak boleh lah. Tak boleh. Ta'abud walaupun dia mampu beli kan. Tak usah belilah. Ta'abud kan. Ibadah kan. Ni dia berkenan. Lepas tu dia mampu beli. Tapi dia tak beli kerana dia tahu haram, itu dapat pahala. Kan dapat pahala. Tapi kalau dia tak beli kerana dia tak berkenan, tak dapat pahala. Maksudnya dia tak tahu haram. Dia tengok kan, dia mampu tapi dia tak berkenan. Tak payahlah, dia tak beli tapi dia tak tahu haram, tak dapat pahala. Ataupun dia berkenan, dia tak beli sebab tak mampu. Kan, dia nak, maknanya kalau dia mampu dia nak beli. Jadi kalau dia tak beli kerana tak mampu pun tak dapat pahala. Jadi yang dapat pahala dia tahu haram. Dia tahu haram dan dia boleh beli, dia pun suka tapi dia tak beli kerana patuh pada hukum, itu dapat pahala. Jadi dia bab haram ni lain daripada bab wajib kan. Wajib ni maknanya kita wajib buat kan. Ni haram ni sebab kita tak buat. Jadi tak buat dengan tahu haram dan niat untuk meninggalkan haram baru dapat pahala. Tapi tak buat tu sebab tak tahu haram, tapi sebab tak ada sebab untuk buat kan. Saja tak buat, itu tak adalah pahala meninggalkan yang haram. Itu pentingnya ilmu tu kan. Jadi meninggalkan perkara yang haram dengan mengetahui ia haram, barulah dapat pahala meninggalkan haram. Jadi sepanjang kita tak makan, tak minum arak, tak apa tu, dapat pahala lah kita. Dapat pahala sebab kita niat kita tak minum tu sebab kita tahu haram. Dapat pahala lah insya-Allah. Jadi pahala tu bukan hanya untuk buat yang disuruh, tetapi juga meninggalkan yang haram. Macam boleh tak boleh tak bawa sembahyang? Boleh? Ya. Kalau dah harus pakai, haruslah buat. Ada yang kata dia punya pun ke apa dah. Sebab kalau dia najis memang tak boleh pakai. Sebab kita haram menggunakan benda-benda najis. Jadi bila harus pakai, maka hukum sutera tu tak najis lah. Bila tak najis, sahlah buat solat. Ustazah, kalau macam talent scarf tu kan ada pesan biasa kan? Scarf. Kalau kita tak pakai, sayang orang cantik, kita printkan ni kita dah boleh tu. Kalau dia kat sini menggantung sutera di dinding, tu dinding lah tu. Kalau dah dalam frame letak kat dinding. Dah sayang bagi sedekah pahala besar. Kan? Kadang-kadang sekatu kecil kan. Belilah kain lain sama-sama buat
tepi ke apa. Sekarang kan orang buat tudung macam-macam fashion kan. Sambung-sambung letak tepi tu. Belit-belit. Cantik pula jadinya.